beberapa penerbitan yang mengatakan ini buku ni sensitif. Sensitif, so mereka dah terbitkan, dah ada buku fizikal tetapi ditarik balik. Non-Muslim bertanya Al-Quran dan Bible menjawab. So jadi kita buang perkataan Bible, kita nak tinggalkan Quran dia, tetapi still hujah-hujah daripada Bible kita masukkan juga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Borak with Who. Hari ini kita bersama dengan seorang penulis buku Non-Muslim Bertanya, Al-Quran Menjawab. Bersama saya hari ini adalah Tuan Nur Hadi. Assalamualaikum Tuan, sihat? Ya, Alhamdulillah sihat hari ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi boleh tak Tuan Hadi memperkenalkan namanya siapa, asalnya mana? Silakan. Pertamanya, nama penuh Muhammad Nur Hadi bin Hamsar. Saya merupakan anak jati Tawau Sabah. Tapi kini saya menetap di Kuala Lumpur dan saya masih menyiapkan PhD di bawah bidang bioperubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Saya pernah pergi Sabah sekali. Baru putus. Oh ya, Sempurna. Saya boleh cakap Sabah sikit. di pulau. Maknanya Tuan dah sampai ke Semenanjung ni, datang ke UPM saja ke ataupun memang sebelum ni memang dah bertapak lama kat sini? Sebelum ni saya buat master juga dekat Universiti Sains Malaysia Penang, Mahat Hafiz juga dekat Kelantan, dan juga memang selalu berulang balik antara Semenanjung dan New Sabah. Sebab saya tak dengar logat Sabah sangat. Ada apa? Okay. Nampak dengar logat Sabah. Jadi buku ni adalah buku hasil penulisan yang keberapa? Buku yang kedua. Sebab ada beberapa manuskrip lagi yang kita masih tak terbitkan, sebab kita nak melalui proses beberapa tapisan lah untuk kita nak memastikan bahawa kandungan buku tu adalah yang autentik, dan kita memastikan juga ia melalui sendaran-sendaran nas, dalil dan macam-macam. Orang kata penulisan ataupun penghasilan buku Non-Muslim Bertanya, Al-Quran Menjawab ni, dia seperti dalam menyelam, cetek bertimba. Maksudnya kena dengan situasi zaman sekarang. Apa yang menjadi asas ataupun asbab penerbitan buku Non-Muslim Bertanya, Abang menjawab? Kenapa? Itu soalan yang baiklah. Sebab yang menjadi asas ataupun asbab ataupun diterima sebagai titik tolak daripada penulisan buku ni adalah disebabkan saya sering melakukan program-program luar, outreach dan juga sedikit dakwah, program-program kemanusiaan. So kita berjumpa dengan ramai orang, khususnya non-Muslim dan juga Muslim sendiri. So bila kita bertanyakan non-Muslim ataupun kita bertanyakan kepada orang Islam sendiri, ada yang perkara-perkara asas ataupun fundamental agama tu yang orang Islam tidak tahu. Kenapa justifikasi mereka buat ni? Kenapa buat ibadah tu? Kenapa buat macam ni? Sebab apa? Jadi itu untuk orang Islam. Tetapi bila non-Muslim ada beberapa asas-asas yang Islam ni yang mereka macam tertanya-tanya. Kenapa orang Islam bersembahyang dia kena sujud? Sebab dan kenapa pergi ke Mekah beramai-ramai bersesak, lepas tu kita sembah batu persegi hitam? Kenapa? Jadi semua persoalan why ini adalah menjadi satu titik tolak juga untuk kita menjawab, untuk kita menjelaskan secara layman term untuk mereka faham bahawa Islam ni dia bukan satu agama kartun. Adanya asas dalam beragama tu, adanya satu dalil, hujah yang kenapa kita buat, justifikasi kenapa kita buat. Dia bukan satu agama yang sembrono ataupun kita sesuka hati. Apa yang kita nak cakap ikut asas kita. Sebab kita kena tahu bahawa dalam Islam kita beragama disebabkan adanya satu petunjuk, adanya satu landasan ajaran daripada Nabi SAW di atas untuk mendapat redha Allah. So daripada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas tu sudah tentu kita mengikut petunjuk Nabi SAW. Sebab apa yang kita buat? Kenapa kita solat? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita berhaji? Saya teringat dalam di pengakhir abad ke-19, seorang ilmuwan Islam yang nama Muhammad Abduh, apabila dia ke Eropah, secara spesifiknya ke Perancis, dan apabila kembali ke Kahirah, dia membuat satu kenyataan yang sangat famous dah sampai hari ini. Apabila aku pergi ke Eropah, aku menjumpai Islam tetapi tiada Muslim. Dan apabila aku kembali ke Kahirah, aku bertemu dengan orang Islam tetapi tiada Muslim. Tak ada Islam dalam diri dia. Tiada Islam. So kita melihat ada beberapa aspek-aspek agama yang Islam yang memang tuntut ada pada orang Eropah tapi tidak ada pada orang Muslim. Kita hanya sekadar
membuat sesuatu benda itu atas ritual. Disebabkan ianya adalah Islam warisan. Dengan kata lain kita bertaklid sahaja tanpa kita tahu kenapa aku kena buat macam ni. Macam ni. So inilah yang menjadi salah satu asbab titik tolak kenapa kita menulis buku ni. Kita nak bagi dia mungkin agak ringkas dan juga berat sikit sebab kita nak dia menjadi ringkas sebab kita cuba nak bagi dia satu huraian yang lebih mudah, tetapi agak berat sebab kita sertakan dengan rujukan daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga daripada Bible. Orang kata setiap soalan-soalan yang telah diwujudkan dalam buku ni sebenarnya sangat-sangat dekat dengan hati masyarakat sekarang. Sebab personally, ketika saya di tingkatan 5, saya pernah ditanya oleh seorang guru non-Muslim. Saya nak tanya kamu semua ni sikit lah. Kenapa Nabi Muhammad SAW baginda menikahi dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah masih lagi dalam lingkungan kanak-kanak? Dia kata sekiranya baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul sayangkan Sayyidatina Aisyah, kenapa tak ambil sebagai anak angkat dia? Kenapa mesti kahwin? Jadi persoalan itu yang menjadikan saya macam terkejut dan seronok adanya buku macam ni. Sebab ini soalan-soalan yang dalam daily basis, tiba-tiba orang tanya, kan kita orang Muslim tak dapat jawab, maklum. Kewujudan buku ni, golongan mana yang perlu dipertanggungjawabkan untuk mencanangkan masyarakat Islam sekarang? Guru ke? Ibu bapa ke? Adakah pelajar-pelajar macam saya sendiri ke? Golongan mana yang perlu mendapatkan ilmu ini? Generalnya, secara umumnya adalah umat Islam sendirilah. Mereka tidak kisahlah dia, sebab kita tahu bahawa asas Islam ataupun menyampaikan Islam ni dia tidak terhad kepada ustaz sahaja ataupun pensyarah agama, tetapi semua daripada kita adalah bertanggungjawab sebab untuk tahu, untuk menambah ilmu, untuk mengambil ilmu dan juga untuk menyampaikan. Sebab tidak kisah dia siapa pun, dia pelajar ke, dia pensyarah ke, atau sesiapa, tetapi kita cuba nak sediakan asas-asas persoalan-persoalan ini untuk kita memastikan bahawanya ia sesuai untuk semua peringkat umur. Dalam masa yang sama juga kita nak memastikan bahawa persoalan basic dan fundamental ini mampu untuk kita garap dengan baik dalam kehidupan seharian, bukan saja untuk kita mengislahkan diri kita sebagai seorang Muslim warisan, tetapi juga untuk kita menyampaikan pada yang bukan Islam lagi. So sebab kita tahu bahawa ada beberapa persoalan mungkin kita sendiri tertanya-tanya dan kita tiba-tiba kita detik ya kan, kenapa jadi macam benda ni kalau macam ikut persoalan Cik Amal tadi, dia tak ada satu lapisan manusia ataupun peringkat yang macam mana, tapi kita nak menggalakkan biar semua peringkat umur ataupun semua umat Islam yang ingin tahu supaya mendapatkan buku ni. Maknanya semua lapisan masyarakat lah. Tak kira lah cikgu ke, ibu bapa ke, diorang sepatutnya tahu asas agama Islam ni supaya boleh anak-anak, kalau orang Muslim, anak-anak tanya dia orang tahu kenapa kita buat macam ni ayah, kenapa kita buat macam ni ibu. Saya ada meneliti dalam 3 topik. Saya macam tertanya-tanya, adakah segala penulisan ini akan menimbulkan perbalahan ataupun perdebatan ataupun perselisihan faham di antara umat Islam dan juga agama Kristian maupun agama lain? Sebab saya ada, tak salah saya dalam topik yang kedua, kalau agama itu datang daripada Allah, daripada Tuhan yang satu, kenapa semuanya berbeza? Tapi dalam kandungan itu memang dia punya kandungan itu memang menitip, memang sangat-sangat pada Islam lah. Dan tunjukkan yang Kristian itu ada yang salah, ada yang quote-quote daripada Bible itu pun sendiri ada kekurangannya itu. Jadi nampak memenangkan Islam. Adakah itu akan menimbulkan isu ataupun tuan rasa macam mana? Okey, memang kita nafikan bahawa pada permulaan kita menulis ini sebenarnya merupakan penerbitan yang syarikat penerbitan yang ketiga. Penerbitan ada beberapa penerbitan yang mengatakan ini buku ni sensitif. Sensitif, so mereka terbitkan dah ada buku fizikal tapi ditarik balik. Ditarik balik sebabkan buku ni terlalu sensitif. Sebab pada permulaannya adalah non-Muslim menjawab Al-Quran dan Bible menjawab. Non-Muslim bertanya, Al-Quran dan Bible menjawab. So jadi kita buang perkataan Bible, kita tinggalkan Quran dia, tetapi still hujah-hujah daripada Bible kita masukkan juga. Sebab kita tahu adakah dia berbalik kepada soalan Encik Ahmad, adakah dia menimbulkan perbalahan? Kita nak bagi tahu bahawa kita menulis buku ni dengan hujah. Sebab itu pentingnya kita menuliskan satu benda dengan hujah supaya kita tahu kita sertakan bukti-bukti dan dalil, bukan saja daripada Al-Quran dan hadis. Sebab kalau kita sertakan Al-Quran dan hadis, mereka tak akan percaya. Bias. So saya fikir kita masukkan sekali daripada Bible. Ini dengan kata lain kita ambil ni hujah ni daripada kata engkau. Kalau kau nak ni, kau kena balas lah menggunakan
Macam tu sebab ada beberapa yang dalam Bible sendiri yang kita lihat sebagai dalam buku Mark dalam chapter 12 dalam verse 29 di mana ada satu pernyataannya yang Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kita tahu dalam Bible ada sendiri penyeruan bahawa Tuhan itu satu. Bila dalam Bible ada hujah tu, kita nak sinkronisekan dengan Al-Quran dan juga hadis supaya dia menjadi satu harapan yang sangat-sangat kuat. So jadi kalau nak berbala, kita tanya kembali kenapa nak berbala? Sebab kita gunakan fakta daripada kitab kau sendiri. So jadi sebab apa? Sebab kita nak memastikan bahawa buku ni bukan sekadar kita nak menyerang, dia tiada niat pun. Tetapi kita nak menyampaikan yang betul. Menyampaikan yang betul, dan satu lagi kita nak mengingatkan umat Islam itu sendiri bahawa dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 64 ada satu seruan, ya ahlal kitab, ya ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'dan arbaba min dunillah. Yang mana wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengan yang satu jua pun, dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan dewa-dewakan selain daripada Allah. Satu master key daripada surah Al Imran ayat 64 ni, dia satu seruan supaya kita kepada ahli kitab sendiri, marilah kita kepada satu kalimah yang bersama antara kami dan juga kamu. So kita sama-sama menjadi satu titik persamaan supaya kita tidak ada satu perbalahan dan kita menjadi satu sinergistik harmoni antara kaum yang majmuk di Malaysia. Kita tahu bahawa di dalam Malaysia ini sekarang soalan-soalan mengenai Islam ni terlalu banyak. Ialah nak dihimpunkan dalam satu buku. Dalam satu buku tu tak salah saya ada 29 soalan. Dalam Malaysia ni kita ada banyak lagi fenomena, banyak lagi situasi, banyak lagi soalan. Adakah akan muncul non-Muslim bertanya, Al-Quran menjawab, episod 2? Kita dalam proses menyiapkan yang kedua jugalah. Sebab macam kita tahu kes yang terbaru kan, ada beberapa banyak kes-kes terbaru, isu semasa yang hangat dekat Malaysia ni. So kita, dalam bidang hak penjagaan kanak-kanak tu, lepas tu dalam bidang pewarisan harta. Tapi ini kita cuba nak menjadikan dia lebih ringkas, tetapi kita nak memastikan bahawa walaupun dia ringkas, ia tidak lari daripada fundamental Islam itu sendiri, supaya ianya bisa terjawab dalam konteks orang awam dan juga ia tidak mengelirukan dalam aspek-aspek dalam bidang agama itu sendiri. Sebab kita tahu, macam saya sendiri, walaupun saya tidak berada dalam bidang pengajian agama, tetapi ia tidak menjadi satu dikotomi dalam ilmu itu sendiri untuk kita mengasingkan antara agama dan juga bukan agama. Sebab walaupun kita dalam bidang sebagai seorang saintis, dalam masa yang sama kita kena mendalami Islam sebagai satu kewajipan kita untuk kita mengetahui asas-asas Islam, memandangkan kita ni bukannya Islam yang datang daripada hidayah pencarian ilmu. Kita lahir-lahir dah memang Islam. Betul. Islam warisan tu dia menjadi satu struggle untuk kita semua, termasuk saya sendiri untuk kita sentiasa menambahkan ilmu itu sendiri untuk kita memastikan bahawa tidaklah keterlaluan untuk kita menjalani kehidupan seharian ni hanya untuk mengikut sahaja bertali kutub itu sahaja. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hadi kerana sudi bersama kita dalam borak buku untuk hari ini. Jadi ada apa kata terakhir kepada peminat-peminat bakal peminat buku Tuan Hadi, silakan. Okey, saya nak maklumkan bahawa buku ni dia banyak kekurangan sebab yang tulis ni manusia, bukan malaikat. Yang tulis ni adalah manusia biasa dan bukan malaikat. Sudah pasti dia banyak kekurangan, banyak kekhilafan dan mungkin ada banyak tersalah. So saya mohon kepada semua pembaca, kita mohon dengan baik supaya anda semua dapat menegur, membetulkan kesilapan ini, dan untuk kita sama-sama sentiasa belajar. Saya masih belajar dan saya masih meningkatkan pengetahuan juga sebab kita tahu bahawa ilmu pengetahuan terlalu luas. Tetapi kita nak pastikan bahawa ilmu pengetahuan yang kita cari ini adalah satu yang sahih dan juga benar dan berlandaskan nas, dalil dan juga hujah-hujah yang kuat supaya kita tidak beragama tanpa bertuhan. Sebab orang Eropah dia beragama tanpa Tuhan, tetapi kita ni bertuhan tapi tanpa agama. So kita nak memastikan bahawa perjalanan seharian kita ni mendapat redha sebab kita tidak tahu bahawa pengakhiran hidup ni kita tidak tahu bahawa adakah amal ibadat atau agama kita semasa kita hidup diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berharap ada satu pengharapan yang tinggi untuk kita memastikan bahawa amal ibadat kita setiap hari diterima disebabkan ilmu yang kita ada. Amin. Allahu a'lam. Saya rasa itu saja
daripada session kita hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hadi yang sudi bersama-sama kita mengupas. InsyaAllah kita akan ada banyak lagi sesi mengupas lepas ini. Mungkin dekat kedai ke dekat Starbucks, kita tahu kan, InsyaAllah. Alright, so saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi dalam Borang With Who akan datang. See you guys on the next session. Bye bye. Assalamualaikum.